Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nur Hafizah. Okey, boleh dengar ya? Sound okey? Okay, Alhamdulillah. So the system is working well, syukur. Siapa PMC, please cakap PMC ya. Siapa dah buat watch party, siapa yang share, terima kasih banyak-banyak. Siapa PMC, just put hashtag PMC Kak Long ke Kak Ngah ya. Thank you, I just want to see. Nak tengok PMC ni apa ni, proaktif tak cari ilmu. Sihat syukur, sihat pagi ni syukur. Kita semua syukur So tajuk bunda hari ni lah kenapa stres, kan? Okey, sebab bunda nak beritahu ada dua jenis penghidupan. I'm going to draw dan akan tunjukkan pada you all. Okay, sebelum tu bunda tak nak share lagi, tak nak cerita lagi. Kita share banyak-banyak. Okey, ajak kawan-kawan. Kita niatkan nak mulakan majlis ilmu ni, kita baca Fatihah, kita sedekah. Thank you Nadira. Kita niat sedekah Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat-sahabat kita, pada sahabat Nabi, pada kaum tabi'in, syuhada, ibu bapa kita, guru-guru kita dan semua muslimin dan muslimat daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. So bunda tanya kenapa kita stres, kan? Okey. Kenapa kita stres you? Siapa boleh beritahu jawapan? Kenapa manusia ni dia stres? Okey, betul jawapan. Thank you syuhada siapa yang share. Lepas dengar audio di IKIM, celik mata, reset diri, orang melihat diri, kebiasaannya kita nak dunia berubah mengikut kehendak, tapi kita tak reset minda virus. Betul Nurhaliza. Kenapa kita stres? Sebab kita terkesan oleh manusia. Kita terkesan oleh suasana. Kita terkesan, kita merasakan, setuju tak kalau kita kata kita rasa orang yang stres ni orang yang ego? Setuju tak? Okay, sebab belum tenang. Kenapa belum tenang? Betul, cinta dunia. Betul. Betul, nak sempurna. Tak bersyukur, betul. Bagus. Okay. Thank you Nur Azian, siapa buat watch party. Okay. Betul. Punca utama stres adalah berharap pada makhluk. So kalau kita salah cara fikir, itulah menyebabkan kita stres. Sebab tu benda stres kan pada reset minda. Kena ubah. Every time you are stress, you tengok kenapa you stress. Why? Jangan saya lupa nak pasang panika. Ya, kalau masuk tak apa ya, cuma jangan pantang. Nak buat apa boleh. Okay. Okay. So semalam kan kita dapat berita baik daripada Perdana Menteri. Bunda nak tanya,
Ada tak orang rasa bersyukur? Boleh tak tengok sangat, tahu sikit-sikit je. Nak tanya siapa lepas package rangsangan ekonomi oleh PM semalam, siapa rasa bersyukur pagi ni? Siapa bersyukur hari ni? Betul? Ya, Mizawati tu bersyukur kan, baik. Boleh nak tanya, lepas you syukur tu, apakah you punya stres kurang atau tidak? Lepas sebut pasal package semalam. Kurang tak stres ke sama je stres? Okay, siapa stres angkat tangan? Ada lagi orang stres tak? Ada lagi tak orang yang stres? Okay, siapa lagi yang stres? Ya, betul. Kita bersyukur, orang lain terbela, betul. Syukur mula pun rasa lega kan. Bersyukur bagi orang yang sangat terkesan ekonomi macam ni, bersyukur ya. Kita bersyukur orang lain dapat nikmat ya. Mana kita bahagia melihat orang lain bahagia, itu tanda hati bersih. Tapi kalau kita nampak orang dapat sesuatu kita tak bahagia, itu hati tak bersih. So itulah punca stres. So Buddha nak tunjuk orang macam mana dari segi saintifik. Kenapa banyak orang ada depression sekarang, orang rasa down, orang banyak penyakit. Kalau perhati sekarang banyak orang yang berat badan sangat tinggi ya. Okey, siapa bersyukur? If you syukur, you punya kualiti kehidupan akan bertambah. Kalau you tak bersyukur, you tak akan bertambah kualiti. Okey, so sekarang Buddha nak tunjuk tentang kita punya minda ya. Tengok sini ya. I just draw something. Okey, tengok ni apa ni. Nampak ni? Nampak ni you all? Nampak tak? Wah, betul. Siapa stres akan dapat ulcer. Senang kena gastrik ya, siapa yang stres. Okey, nampak ni? You all? Rasa sedih, berat badan saya turun. Rasa sedih. Berat badan saya turun. Sebab sedih. Selalunya orang sedih ya berat badan naik pasal stres kan. Okey, nampak tak ni? Okey, so ini is how your mind ya. Your mind. What you choose. So kita boleh pilih sama ada ilmu tak ada ilmu. So siapa di sini suka cari ilmu? Okey, satu, ilmu tak ada, semua ilmu ada, ilmu tak ada terbalik ilmu tak ada. So orang tak ada ilmu akan jadi apa you all? Orang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu akan banyak takut. So dia akan ada fikiran takut. Okey, siapa yang tak ada ilmu dia akan banyak rasa takut. So fikiran dia fikiran takut. So apa jadi dia punya subconscious mind, perasaan dia ialah risau. Okey, so dia risau. Fikiran takut, dia risau. Ini kita punya mind, ini kita punya body. Body ni mengikut apa yang fikiran kita fikir. Body ni akan ikut apa fikiran kita fikir. Okey, so ni body kita akan jadi anxiety. Body kita akan jadi anxiety. Berdebar. Okey, jantung berdebar, gastrik keluar, sakit belakang, migraine, dysmenorrhea tak habis-habis, sesama, rasa dong tak habis-habis, all the allergy all will come here.
your body. Because bila you full of fear, tak ada ilmu, disebabkan tak ada ilmu, tak cari ilmu, asyik cari berita saja, banyak takut, banyak risau. Kalau bercakap tu kalau, ya ke, boleh ke, nanti macam mana kalau, tahun depan macam duk fikir esok-esok, sedangkan hari ni tak buat apa-apa. Duk risau, duk pusing U-turn sana, pusing, macam roundabout, pusing macam hamster. Okey, hari-hari duk fikir apa nak risau, apa yang takut. Tengok berita. Tak buat kerja, tak buat senaman, tak solat duduk. Itu orang yang anxiety. Okey. So lepas dia risau, boleh faham setakat ni? Okay, so sampai anxiety tu sebab tidak ada ilmu. So kalau kita selama ni suka anxiety, tengok berapa jam majlis ilmu you tengok, berapa YouTube ilmu you tengok, ke you tengok YouTube berita politik, siapa salah, siapa betul, siapa macam-macam lah duk sibuk sedar orang, tak sedar diri. Orang cari ilmu dia akan sedar diri. Oh, aku ni betul lah, aku ni Tapi bila tengok berita, dia tu teruk, dia duk guna akal kita duk tengok orang. Tapi tak guna hati melihat diri. Nampak tak? Sebab akal tu dia cari kat luar. Tetapi hati dia bekerja dari pantulan. Cahaya Allah, cahaya Allah dapati pantul, nampak semua kat luar. Daripada hati yang terang. Mata hati yang terang. Tetapi kalau kita guna mata nafsu, gunakan akal, kita gunakan akal untuk mencari kesilapan di dunia, kita kata semua orang salah, saya betul, itu yang mula stres. Dunia ni salah, saya hanya bahagia kalau dunia jadi macam ni. Duduk bersyarat, duduk bahagia dengan syarat, bahagia tanpa syarat. So, Bunda ucap tahniah siapa yang sedang follow live ni, dan siapa yang watch party, siapa yang share, siapa ambil nota, siapa yang nak belajar, siapa niat nak memperbaiki diri, Bunda ucap tahniah. Tetapi siapa yang dengar ni tak share pun, Bunda ucap takziah, sebab you tidak ada giver mindset, you hanya dapat saja. Dapat ilmu percuma, you tak ada giver, you tak nak share dengan orang. Kalau dapat benda tak nak share, Bunda ucap takziah, sebab you masuk kategori orang yang tidak ada ilmu. Walaupun you cari ilmu, tapi ilmu tu cuma dekat sini, tak masuk dekat hati. Okey, sebab ilmu tu dia punya cara ialah ilmu kepada amal. Dan amalan ilmu itu akan membuangkan ego kita. Apa ego? Kepentingan diri. Aku. Aku tidak sama dengan orang, aku lain pada orang, aku terpisah daripada orang, aku adalah kerjaku, akulah kecantikanku, akulah followersku, akulah pangkatku, akulah backbrandedku, akulah Facebook profilku, akulah duitku, akulah rumahku, akulah keretaku. Orang ni semua akan belah kiri memang duduk stres. Okay, so kalau kita meletakkan nilai diri kita bergantung pada apa kita ada kat luar, itu topeng-topeng, itu akan stres. Tetapi kalau you hidup daripada hati, ni Bunda yang nak sebut sekejap lagi ni. Okay, so tengok sini risau. Lepas risau, jadi apa jadi? Penyakit. Lepas penyakit, memang hampir matilah kita. Banyak orang dia mati slow death dengan dia punya takut, risau, kalau ya ke bahasa-bahasa dia. So bahasa dia sentiasa negatif. Dan dia punya hobi ialah suka viralkan benda negatif, suka cari kesilapan orang, suka puji diri, suka menonjolkan diri, sentiasa nak marah, sentiasa tamak dan rakus, sentiasa penuh dengan ketakutan, sentiasa risau. Lepas dia risau, dia give up. Ya, lepas dia give up, dia rasa bersalah, dia kata aku teruk, aku tak pandai, aku tak ada boleh kutuk diri dia. Dan paling teruk lagi, dia dah bukan macam manusia dah. Okay, so ini kesian orang belah sini. Sebab tu Bunda rasa nak share lah you all ni kalau boleh kan. Ubahlah hidup. Okay, ubahlah hidup. Sekarang Allah beri kita terpaksa duduk rumah ni, bukan terpaksa, kita mula dipaksa, lama-lama kita syukur kena duduk rumah, kita dapat refleksi diri, kita betulkan private life kita, secret life kita dengan diri kita, private life dengan keluarga. Betul dengan keluarga, semuanya akan okey. Okay. So kalau kita sentiasa mencari ilmu, ilmu itu akan menjaga kita. Okay, so nampak dah apa jadi? Tak ada ilmu, takut, risau, penyakit, lama-lama mati dalam keadaan yang tidak happy. Okay, so apa kita nak sekarang? Kita nak jadi orang yang ilmu, cari ilmu. Maka dia ada yakin. Bila ilmu ada yakin. Bila yakin dia akan amal. Bila amal dia buang ego. Okey, sebab ilmu kalau tak amal, tak buang ego, bukan ilmu namanya.
Itu cuma dekat akal saja, tak masuk ke hati. Sebab ego tu dekat hati kan. So bila kita buang ego kita, hati kita bersih. Kita ada aktiviti pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa dia apa? Kita taubat pada Allah, tengok diri kita. Kita maafkan orang. Kita minta maaf dengan orang. Semua ni sangat penting bagi kita untuk sentiasa melihat diri. Ingat, kita hidup dengan hati. Kan prinsip nombor 4 dalam 101 cara tu, hidup dengan hati, hidup daripada luar ke dalam, sentiasa cermin hati, sentiasa jadikan hati ni melihat keagungan Allah. Kan? Sudah beri 11 prinsip transformasi diri. Okay? So cukup 11 tu, kita akan tengok application dia saja. Okay? So bila kita buang ego, apa jadi? Kita akan, bila kita yakin kita ada ilmu, kita yakin, kita amalkan ilmu kita tu, masukkan dalam jiwa kita, maka buang ego. Bila buang ego, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan gembira, insya-Allah kita sihat. Ingat tak 5 peringkat bahagia tu? Kita tenang, kita masuk syurga, kita tenang, kita sihat. Ya, bila kita sihat, sebab kita boleh sihat, bahagia, kita ada harta nanti dan kita akan best lah hidup dia. So orang yang yakin, orang optimistik. So kalau kita orang optimistik, maka kita senang. Tapi orang bila takut ni penuh pesimistik. Ya ke, boleh ke nanti? Benda-benda tu sangat-sangat. Okay? So sangat penting kita bukan hanya nak bersihkan muka saja, nak bersihkan hati. Sebab tu bila kita wuduk, kalau kita wuduk hanya fizikal saja, basuh muka ikut syarat saja, itu kita dapat. Tapi kita cuci muka tu, kita affirmkan benda-benda yang baik. Okay, so nampak semua ni? Itulah. So apakah, kenapa kita stres? Nombor 1, tidak ada ilmu. Okay, so you all nak mulakan mencari ilmu, jadikan mencari ilmu tu aktiviti harian. Jangan rasa selesa selagi kita tidak ambil 1 jam sekurang-kurangnya perbaiki diri. Banyak orang dia pergi kelas mahal-mahal bayar kerana untuk marketing, strategi. Ada orang pergi kelas macam mana nak kaya. Ada orang pergi kelas macam-macam lah. Boleh tak tahu kan. Banyak orang fokus kelas kepada strategi. Okay. Siapa yang PMC dah faham benda punya ni? Hidup kita ni all, mana lebih penting? Strategi atau energi? Itu Bonda nak tanya. Strategi atau energi? Yang mana? Okay, strategi atau energi? Yang mana you? Strategi atau energi? Okay, cuba buat vote. You nak pentingkan strategi ke energi? Cuba tengok selama ni hidup you all sibuk dengan strategi ke sibuk jaga energi? Betul Hanan, PMC. Siapa PMC tulis yes ya? Betul. Siapa dah faham energi? Baik. Energi. Siapa kata strategi penting? Sitiza kan selalu cari kelas strategi dunia. Apa dapat Sitiza? Lepas cari strategi dunia, tenang ke? Orang tak percaya pada energi. Okay, energi tu satu benda tak nampak tapi ada kesan. You all bangun pagi tadi pasal ada energi ke tak ada energi? Dalam hidup ni semua energi. Energi tidak boleh belajar physics, energy cannot be created or destroyed. It's just translated. Contohnya, Bonda punya getaran dekat sini keluar pada suara, pergi energi pada telinga you all boleh dengar. And the internet sekarang, because of that you can hear me walaupun kita jauh. Itulah energi. Siapa yang tak percaya pada energi, is okay. Bukan semua orang kesedaran dia masih rendah lagi, is alright. So kita jangan hukum orang yang tak faham, is alright. Ya. So kita jangan rasa dah pandai you all. Okay.
Betul. Okey, dua-dua. Betul Nik Tamizi, dua-dua. Mana yang 80%, mana 20%. Dua-dua kita perlu. Sebab kita perlu strategi nak channelkan energi kat mana. Nampak tak? Nampak tak apa beza dia tu? Bunda nak interaction ya. Share lagi. Siapa yang duduk type tu yang tak share, Bunda ucap takziah please share. Siapa tak share angkat tangan? Siapa tak share angkat tangan? Yes, okay. So, energy ni something yang tak nampak. Energy yang menyebabkan kita connected. Okay. So, kalau orang tak percaya energy, just okay, don't try. Don't try to apa. Thank you Hanan. Bagus Munirah mesti PMC ni. Energy 80%, 20% strategi. Okay, itulah business ke, rumah tangga ke, apa ke, 80% energy, 20% strategi. Tapi kita tengok banyak orang sekarang bercakap semua strategi. Sebab itu Alhamdulillah semalam kita satu negara diminta untuk solat hajat. Itu salah satu strategi membetulkan energi kita. Apa dia? Kalau energi selama ni kita sebagai rakyat semua duduk kataan belah kiri. Takut, risau, kalau sebab tak ada ilmu. Sebab tu orang tak duduk rumah, orang tak jaga pantang, orang tak basuh tangan sebab tidak ada ilmu. Sebab itu kerajaan kita semua educatekan orang dengan ilmu. Bila ada ilmu, maka kita yakin, maka kita akan tenang. Kita faham bahawa 80% yang kena COVID ni sihat. Cuma 20% siapa yang akan meninggal, orang yang sampai ajal tentunya, tetapi dari segi sunatullahnya orang yang umur sangat tua, sistem imun dia rendah, dia ada penyakit kronik, dia tak pantang kencing manis dia, dos terlampau tinggi, ya, virus terlampau tinggi. Kalau imun kuat pun, kalau dos terlampau tinggi, duduk batuk terus, sentuh banyak sangat dos, memang kena juga. Sebab itu kita nak social distancing. Segala strategi yang kita buat tu berdasarkan ilmu. So semalam kita ada ilmu, kita buat solat hajat, betulkan energi daripada orang ignorance kepada orang berilmu. Bila orang ilmu optimistik, dan syukur pula PM sebut juga benda strategi yang kerajaan buat ialah supaya hilangkan kerisauan. Fear, doubt, worry, anxiety dia dah kurang. So imun orang akan meningkat apabila kita punya hormon gembira kita meningkat, hormon kesyukuran. Sebab tu Bonda tanya, syukur tak hari ni? Bila kita syukur, hormon kesyukuran kita meningkat, sistem imun kita untuk melawan kuman tu akan meningkat. So kalau kita masih tak bersyukur, apa yang dapat imbuhan pun tak syukur lagi, that means something wrong penyakit you. Okay, selalu kita kata, oh saya ni syukur kalau dapat bantuan. Dah dapat pun tak syukur juga. Sebab itulah, contohnya macam ni, kita dengan Allah kan. Kenapa Allah berfirman, siapa bersyukur aku tambah nikmat ni. Contohnya kita ada orang yang miskin, kita bantu dia. Kita bantu, berjumpa dia, macam mana bantuan? Okeylah, tapi ni tak habis lagi. Mana dia merunut. Maka kita nak teruskan ke tak? Dan memang malas tak gunalah, beri pun bukan dia suka pun. Nampak macam tu kita dengan Allah. Kita bangun pagi tadi kalau kita tak syukur dengan solat subuh, baca Quran, doakan orang, akhlak mulia. Kalau kita tak bersyukur macam tu, kita tak sedekah. Mungkin sedekah kalau ada ikan, beri makan ikan dulu. Kalau ada kucing, beri kucing makan dulu. Kalau apa-apa sajalah sedekah dengan kebaikan, kata-kata yang baik, dengan senyuman. Semua tu, kalau kita tak mulakan dengan kesyukuran tu, maka tak dapat. So, boleh menyerulah kepada Allah semua. Tolong spread the energy bahawa yang kita semua, energy tu ialah emotion kita. Energy tu benda kita tak nampak. Pada Bonda, energy tu roh kita. Roh kita mesti roh kita, roh yang bersih kan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bersihkan roh kita. Kan ada orang dia sakit fizikal tapi roh sihat. Roh sihat dia penyakit, tak ada penyakit hati. Dia sentiasa bersihkan hati. Sebab hati kita ni macam cermin. Ya. Kalau kita tak cermin hati kita, tak gilap cermin kita dengan memaafkan orang tu, memang cermin kita tu tak gunalah, tak ada pantulan. Ada cahaya
tapi tak keluar pasal gelap cermin tu, ataupun cermin tu salah arah, ataupun dilindung oleh ajaran sesat. Macam tu lah. Okay, so fokus pada energy dan niat. You all yang masuk live ni sebab energy sama. So kalau kita tak termasuk live, kita sedih, kenapa aku bila ada live aku tak terdapat? Itu energy. So kalau you all elevate your energy kepada aku nak cari ilmu, aku nak jadi baik, aku nak share, aku nak bahagiakan orang, automatic Facebook akan ada, ada live. If you nak tahu siapa you tengok siapa you dengar. Kalau you all buka berita, tengok berita. Boleh tak you kawal apa? Berita tu dah berlaku. Can you control anything? Tak. So don't waste your whole day tengok berapa mati. No need. Kita biarkan tu pada pihak berwajib. Nak turunkan, flatten kanker. So biar pihak berwajib buat. Kita doakan frontliner. Kita beri support. Dan kalau kita keluarga frontliner, kita sabar. Sebab salah satu tanda kita nak ke arah Allah ni, kita punya kesabaran sangat tinggi. Okay? Sebab kita nak sabar dan syukur at the same time. Okay? Tu yang 5S yang boleh sebut kan. Kita bisa dengan syukur, sabar dan sayang semua orang. Okay? S ketiga. S keempat, sedar diri, bukan sedar orang. S kelima, sucikan hati. S keenam, silaturrahim. Boleh? So, sentiasa ingat, tulis kat rumah tu. Saya bersyukur. Saya sayang semua orang. Saya sabar sentiasa. Saya sucikan hati saya. Saya jaga silaturrahim. Saya sedar diri. Tulis. Buat affirmation. Taruh kat rumah tu. Nampak tak you? So kalau kita tak betulkan energi kita dengan ilmu-ilmu, maka saya suka lebih katakan 80% 20. Okay, so stop tengok berita. So berita tu dah berlaku. We cannot do anything about it. Tapi apa kita belajar? Okay. So syukur hari ni anak masih sihat, anak masih ada, suami masih ada. Niat untuk memuliakan dan membahagiakan. The minute you muliakan, bahagiakan keluarga you, energy you akan tinggi. Bila energy tinggi, apa jadi? Badan pun sihat, sistem imun meningkat, kita bersyukur, kita suka buat baik, suka buat kebaikan, kita syukur kita solat tepat waktu. Semua ni sangat penting. Okay, tengok untuk dapat, lepas tu off berita tu, off channel tu, cari ilmu. Just information. Jangan letak emotion. Ingat you all anything that you dengar, put emotion akan masuk subconscious mind. Saya ulang. Apa-apa you dengar, you masukkan emotion. You dengar berita, mati makin banyak. Risau. Itu masuk subconscious mind, penyakit akan datang. Tetapi kalau you dengar berita, Masya Allah. Emotion dia apa? Ya Allah, aku syukur, aku doakanlah kalau orang yang sakit tu, Allah ampunkan dosa dia, naikkan darjat dia. Kalau orang meninggal tu, husnul khatimah. So maknanya, you dengar berita negatif tetapi you pusing kepada positif. Itulah sebenarnya kita dilahirkan untuk bahagia. Satu ilmu lagi bodoh nak tanya you all. Apa beza antara bahagia dan nikmat? Ilmu deep sikit ni. Sebab again, yang boleh nak share dengan you all ni is about energy, bukan strategi. Strategi you can learn from many people. Macam-macam coach ada sekarang, kan? Macam-macam strategi ada. You can learn, there's a tool. Tapi boleh nak ajar benda yang dalam ni. Your fuel, your power is in your energy, not in your strategy. Strategi tu alat. Okay, contohnya kita ada strategi bawa kereta. Pandailah tak lagi, tapi minyak tak ada. That's your energy. Nampak tak you? Apa bezanya? So apa yang you dengar, don't allow that to masuk emotion. Boleh masuk tapi kesyukuran. Dengar, syukur. Syukur aja, your subconscious mind syukur, hati syukur je, zoom, all the good things come to you. Buat mind sweet. Hari ni kita dengan Tok Aniah, saya buat nak awal sikit pukul 9 dengan dia. Sebab ada kelas mihrab coaching Ustazah Nur Hafizah. Bagus Norifah, cari fokus on what you want to hear. Okay, jaga energi semua orang. Kita dapat berita baik semalam. Siapa yang share? Balik kerja Amalina. Sempat dengar live bonda, tenang zon hijau kerja masak. Yes, Amalina, send energy. Bila kita sebagai doktor, pergi mana? Macam bonda, before I go to my clinic, from my heart, I send love to everyone dah. So siapa jumpa bonda tu dah dapat all my love to them.
Okay, sebab tu bila orang jumpa semua akan happy. So doktor tolong please be full of love and appreciation. Kita ni sebenarnya kurang, manusia ni lebih laparkan penghargaan lebih daripada nasi. Kan? So frontliner kita perlu penghargaan, perlu doa, sentiasa buat benda-benda yang baik untuk frontliner. Kita ucap tahniah pada frontliner, ya. Okay, so ingat 6S ya. Perlu kami PMC rapat-rapat, okay. Okay, so strategi tu kereta atau steering tu, cara nak drive tu is kereta. Tapi fuel tu energi minyak. So kalau pandai drive kereta macam mana pun tak ada minyak buat apa? Okay, ingat tu. So hari-hari apa minyak kita nak isi? Kita nak minyak ke makin bagus ke makin banyak ke makin sikit? So energi kita meningkat dengan ilmu, bukan berita. Okay, ingat. Bila dengar ilmu, masukkan emotion, masukkan dalam jiwa. Okay. Bila dengar ilmu, ya, kita masukkan emotion supaya dia masuk dalam hati kita, maka kita akan amal. You see, as I'm talking to you, idea datang, so boleh jot down. Okay. Hati masa bila kita hanya bertindak daripada hati, bukan daripada akal. Banyak orang tahu tapi tak mau buat. Okay. Dan bila kita amal, baru kita akan buang ego. Kalau you all ambil ilmu tapi masih ego, bila you berilmu kata okay, aku paling pandai, itu bukan ilmu, itu kesian. Siapa yang makin banyak ilmu, dia makin sombong, dia rasa pandai rendah orang lain, itu ilmu membawa dia ke kesombongan, kesian lah. Orang yang makan seolah-olah, siapa dia kata tu, kita menyuci hati tapi menyuci pinggan, nak bersihkan pinggan tapi dengan air kencing. Kat mana ulama boleh sebut? So kalau kita cari ilmu, kan, kau ni nak suci hati tapi kita lagi sombong, asyik nak nasihat orang, nak ceramah kat orang saja, asyik nak cari salah orang aja, rasa baik aja. Itu macam kita cuci pinggan dengan air kencing. Ni ulama kata, bukan bodoh kata ni. Okay, so bila dengar ilmu, masukkan positive emotion, masukkan hati, kita akan amal, kita buang ego. Bila kita buang ego, kita bahagia. Sebenarnya kita dilahirkan, kalau kita dilahirkan, ada orang kata untuk ibadah, tapi sebenarnya pada bonda lah, kita dilahirkan untuk bahagia dan ibadah. Sebab apa Allah jadikan cantiknya, boleh tengok, nampak awan, nampak bukit, mata terang, Allah cantiknya, nampak matahari, nampak Allah ya Tuhanku, banyaknya nikmat. Kan, Allah beri macam-macam kat dunia ni. COVID tu satu kecil aja, tapi yang lain banyak nikmat Allah. Tapi kita pandang apa? Hari-hari tengok COVID. Stop. Jangan sebut pun. Buat tak tahu je. Okay. Sihat. Disiplin kata. Sebut tak saja. Okay. So, siapa yang bahagia sebab dia dah tak ada ego. Dan apakah bahagia tu? Apabila kita boleh mencintai. Kita boleh cinta. Orang yang bahagia saja boleh cinta. Dah berfilosofi lah pula benda hari ni. Siapa yang share, terima kasih ya. Siapa tak share, boleh ucap takziah. Okay. Betul. Salah satu kita nak tenang, hati kena lapang je. Ya, lapang. Okay. Baik, apa beza? So, strategi tadi ialah 20%. Apa-apa, everything 20% strategi, 80% energy. Use that formula, Pareto's law. So, energy ni lebih pada dekat hati, strategi dekat akal. Kenapa penting tahu hati dan akal ni? Kalau hati kita tak bersih, akal kita kuat, kita akan mendorong ke arah mengikut nafsu. Ulang sekali lagi. Kalau hati kita ni, hati kita, sebab tu kita ada, boleh nak buat. So kita ada ke arah ini bahagia. Kita lahir untuk bahagia kan? Baik. Okay. So kita ada
Tengok graf ni, semakin bahagia dengan baik. Nampak graf tu? Okay. So, semua benda yang baik akan membawa bahagia. Betul tak? Semua benda yang baik akan bawa bahagia. Maknanya apa? Siapa yang seronok tengok tu, tolong share. Okay, tolong share lagi. Buat watch party. Siapa yang tak share, angkat tangan. Bona nak tengok berapa orang yang hati dia penuh kebahagiaan, penuh cinta, tidak ada ego. Inilah orang yang akan share. Siapa dah tekan button share? Bunda kena beri teguran ni ya. Sebab selalunya Bunda rasa orang yang share tu orang sedang bahagia. Siapa tak share tu tak bahagia. Setuju? Semua yang baik akan membawa bahagia dan semua yang bahagia akan membawa kebaikan. Betul tak? Bila kita bahagia, kita akan buat baik. Betul? So maknanya kat sini. So dekat sini star. Makin tinggi kebaikan, makin tinggi kebahagiaan. Okay? So graf dia naik macam ni. Graf naik macam ni. Semakin baik kita, semakin bahagia kita. So kalau kita nak bahagia, nak jadi apa? Makin baik ke makin tak baik? Makin nak share ke makin tak share? Bagus Nurjan. Okay. Okay, Noli bagus. Okay, nampak ni? Bagus Azurin. Okay, ingat? Baik, tapi ada suasana orang tu kata gini. Tapi kenapa orang yang dia buat tak baik tapi dia bahagia? Kuadran mana tu? Nampak dia bahagia. Kuadran ni. Dia buat tak baik, baik tu rendah, tapi nampak dia bahagia. Ini yang kita kata nampak bahagia. Nampak tu mata fizikal kita nampak dia bahagia. Tetapi mata hati kita akan tahu dia tak bahagia. Macam mana kita nak tahu orang tak bahagia? Mereka akan tidak membahagiakan orang. Contohnya, kita nampak dia bahagia dan kita ukur manusia bahagia ni, kita tengok dia ada apa? Dia ada rumah besar dan sebagainya. Tetapi dia akan upload macam-macam menunjuk dia pergi tu, maka dia menyebabkan orang lain yang tidak ada apa dia ada merasa tidak bahagia. So maknanya orang tu sebenarnya dia bahagia atau tidak? Tidak bahagia sebab orang yang tunjuk dia bahagia sebenarnya tidak bahagia. Nampak tak? Deep sikit Lepas tu boleh buat pagi-pagi. Okay, Zaitul Akmal. Stres, ingat. Stres pasal tak ada ilmu. So how to buang stres? Cari ilmu. Bila cari ilmu, setiap kali kita mendapat ilmu, kita punya kesedaran meningkat, pandangan lebih indah. Nampak? So maknanya orang yang buat tak baik tapi kita nampak bahagia, dia tak rasa bahagia sebenarnya. Okey, itu suasana yang sinilah. Satu lagi, dia kata saya buat baik tapi saya tak bahagia. Kenapa tu? Dia kata saya buat baik dah, tolong orang, derma, masuk NGO, tapi saya tak bahagia. Kenapa tu? Ada orang boleh jawab?
Kena zas kan. Terima kasih Tuan Wahida. So bila kita nampak orang tak membahagiakan orang, kita nak marah ke kita kesian? Budak tanya ni, you all stress kan pasal orang buat you, orang fitnah dan sebagainya, maknanya dia tidak membahagiakan orang. So you all nak marah kat dia jadi mangsa ke? You all rasa kesian kat dia. Ya Allah, kesiannya dia ni. Banyaknya keladak jiwa dia, kesian dia. Allah, ya Allah. Doa, ya Allah, aku kesian dia, Allah, kau beri hidayah pada dia. Siapa ni kata bagus Daliza. Dulu Sokmo rasa macam bonda kabur. Rasa dah buat baik tapi hati tak tenang. Rupanya ada ego, betul. Betul, tepat Surya Shah. Tak ikhlas. Dia rasa dia buat baik. Pasal dia rasa dia yang buat. Bukan dia buat kerana Allah. Dia buat untuk orang. Trying too hard. Ya, betul. Trying too hard. Sebab itulah kalau tengok orang terlampau over menunjuk-nunjuk tu kesian. Okay? Orang selalunya kebanyakannya masa kecil dia kurang perhatian, tidak merasa disayangi dan merasa tidak cukup bagus. Masa kecil suka banding-banding anak. So peringatan, siapa suka banding anak, kutuk anak, you all sedang membunuh jiwa anak you. Anak yang lahir dengan penuh imajinasi dan intuisi dan cita-cita, you kutuk dengan kita kutuk anak kita. Bagus Sarah. Allah nak suruh Sarah tu WhatsApp kan jangan ilmu penuh berita. So Allah beri bungkusan permen Sarah. Bagus Darina. Kita tak perlu duit nak tolong orang. Kalau boleh perkataan scammer jangan sebut scammer, more scammer will come. Sebut orang tidak jujur. Scammer is a bad word. Dia seperti kata orang tidak jujur. Perkataan jujur tak kita dengar. Semua jujur akan datang. Buat baik sadak tu kerana tidak ikhlas. Okay? Faham? So betul lah. Kat sini yang betul. Ini yang betul. Bahawa ni tak ikhlas. Ini orang yang memanglah siapa yang buat tak baik memang tak bahagia. So kalau kita tak bahagia, maknanya kita buat tidak baik. So hari ni, kalau you all stress, maknanya tak bahagia lah. Bila tak bahagia, you stress maknanya you banyak buat baik ke buat jahat. Dan apakah dosa kita yang utama? Dosa dengan Allah lah. Kita ni, betul tak? Dengan Allah, kita solat lambat, kita tak solat. Mungkin kita belum tutup aurat, ya? Betul. Okay, so siapa di sini dengan anak tak gunakan 5 bahasa kasih sayang, tak puji anak, tak peluk anak, tak hargai anak, tak spend time dengan anak, tak beri hadiah kecil ke, ataupun tak duduk. Okay, orang tidak bahagia selalunya ialah you tengok bawah 7 tahun pengalaman hidup sangat negatif. Okay, so kalau cuba you tengok diri you, tak apa, tak minat tak apa, it's okay. Kita jangan teka, kita share saja. Okay. Kalau bila cakap apa tadi ya? Kalau you nak tahu apa yang you alami bawah 7 tahun, tengok diri you sekarang. Kalau you tak happy, you rasa rendah diri, you rasa tak ada apa-apa, you menyampah dengan orang, you benci diri you, tengok cermin pun you menangis, tak suka diri you, kemungkinan besar masa bawah 7 tahun tidak mendapat parenting yang betul. Sebab itu saya tiap-tiap hari 5.30 dengan Dr. Atiyah tu, nak cakap pasal parenting, dan pukul 9 nanti dengan Dr. Ania nak cakap pasal how to organize your life. So saya gunakan duduk anak-anak saya tu untuk share. Sebab bila kita share dengan orang, kita sendiri yang akan mendapat ilmu tu. Anak syurga mengamuk during PKP. Okey, faham. Okay, anak syurga dia roh yang baik, ingat tu. So kita hantarkan energi kebaikan, baca Fatihah kat dia, cakap baik-baik, walaupun dia tak ada akal tapi dia ada hati. Okey, definisi bahagia pada bonda ialah keadaan di mana kita punya
jiwa tu sangat tenang, rasakan Allah berada sentiasa dengan kita. Dan apa kita buat, kita akan merasakan Allah melihat, Allah yang beri ganjaran, Allah yang mengetahui kelemahan kekuatan kita, dan kita kadang tak payah berdoa pun. Sebab kita tahu Allah tahu apa hati kita. So kita akan sibuk mendoakan orang lain. Sebab dia orang bahagia ni, hidup dia dah tak fikir pasal dia dah. Okay? So bila kita tenang, tahu wisdom itu, maka kita akan bahagia. Dan dari segi saintifik bahagia ni ialah dia punya hormon yang bagus-bagus saja ada. Jantung dia tenang, otak dia regular rhythm, hormon-hormon yang sihat seperti dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin semua banyak, dan dia punya otot-otot relax, ya. Pernafasan dia tenang, dia punya anak mata pun kecil, dia punya digestion pun bagus, dia makan vitamin pun absorption bagus. Sebab kalau orang stres, beli vitamin mahal pun, you punya sistem tak bagus, tak ada absorption. Masuk, keluar balik. Macam tu lah. Okay? So, bila kita tenang, kita akan bahagia. Bahagia tu kita dengan orang lain ni, orang baik ke, orang tak baik, kita tetap bahagia membahagiakan. Kan? Orang tak baik, kita kesian dan doakan. Orang baik, kita sayang dan juga doakan. Dan bila kita bahagia, kita tak terkesan dengan apa di luar. Hidup kita daripada dalam ke luar. Dan kita, bila kita bahagia, kita senang digembirakan dan senang menggembirakan. Apa beza bahagia dengan nikmat? Ni bodoh nak cakap. Apa beza bahagia dengan nikmat you all? Siapa nak jawab? Macam nikmat tu lebih kurang gembira lah. Apa beza bahagia dengan nikmat? Siapa boleh buat? Apa beza bahagia dengan nikmat? Anak mata kecil, bukan mata kecil ya. Sebab tu kadang orang tu dia stres, makan macam-macam, muka tetap tua. Ya. So okay, so siapa anak-anak yang istimewa tu, hantar energi yang baik. Okay. So kalau kita stres, I mean kita hidup daripada luar ke dalam, terkesan dengan orang masih jadi mangsa, sebab tak tahu, tak kenal diri, tak tahu kita ni ada roh. Ya, tak faham kita ni siapa. Sebab tu ilmu pertama transformasi, kenal diri, tahu kita daripada mana, kenapa di sini, nak pergi mana. Okay. Siapa tahu apa beza bahagia dengan nikmat? So siapa terkesan dengan orang, dengan suami, dengan apa? Stres dengan orang. Siapa sebut stres, banyak stres lah. So cakap kurang bahagia. Tukar perkataan stres, kurang bahagia. Apa salut pula Ismail Idris? Apa beza? Okay, good. Muhammad Afiq, nikmat pada diri sendiri, bahagia dengan nikmat. Apa beza dia? Nikmat bersyukur, betul. Nikmat sekejap. Bagus. Norin, betul. Nikmat sekejap. Saya tak nak tidur tiap-tiap malam, nangis, kenangkan anak syurga. Dia autism, dia juga dalam set 1. Kalau mood dia tak okey, macam tapi dia okey. Betul lah, maknanya betul. Bila sebenarnya kita punya hormon akan menentukan blood sugar. Bukan blood sugar meningkat pasal stres. So bila budak tu stres, hormon dia akan meningkat, kortisol akan keluar. Kortisol tu meningkatkan gula, kortisol hormon. Sebab tu baru dia cakap, siapa yang fikir positif, hypothalamus keluarkan peptide yang baik, mengeluarkan pada sel kita untuk gene yang baik dan juga protein yang baik dan hormon yang baik. Okay, so kenapa Nohanim suka menangis tiap-tiap malam? So you tidur malam, masa tu ruang roh you tengah nak bagi energi, you menangis, you sedih. Energi menangis pergi ke anak you, lagi teruk anak you. Tapi untuk menangis dengan kesyukuran, ya Allah, aku syukur aku hidup, semoga aku bangun besok, Allah beri takdir yang baik padaku, pada anakku. Saya belajar Ustazah Nur Hafizah, dia kata nak tidur malam, kita semua nak buat tu, nak buat ni, itu orang lalai. Tapi kalau Ustazah Nur Hafizah, dalam mihrab coaching dia kata orang yang baik ialah orang yang dia bangun nak tidur malam tu, ya Allah, apakah takdir indah yang Allah berikan padaku esok. Dia dah sangka baik dah. So Nohanim stop tidur menangis, ingat pasal autism tu.
Jangan sebut mood tak okey semua, sentiasa mood saya okey, buat affirmation, alhamdulillah, segera bersyukur anak saya semakin baik, semakin tenang sebab dia roh yang suci daripada Allah. Dia datang ke sini untuk menguji kesabaran, kesyukuran saya. Cakap, buat benda yang baik. Okay, so you always say affirm. Expect, bayangkan akan hari semakin baik. Okay. Okay, dia mungkin dia orang autism ni Asperger, dia sangat talented, bagus. Okay, apa beza bahagia dengan nikmat? Boleh saja tanyalah, nak beri jawapan ke tak payah? Tak payahlah kot. Nikmat luaran, bahagia dalaman, bagus, hampir-hampir. Okay, kenal diri tu. Cantuman energi, kebaikan, betul, boleh. Bahagia nikmat akan dah langsung kita nikmat. Okay, suka dengan tulis, bagus. If I don't ask you question, you takkan fikir. Sebab tu guru yang baik dia suka tanya soalan, biar anak murid tu fikir. Kalau dia beri jawapan aja macam suap makan aja, ambil ilmu tapi tak fikir, lepas tu tak amal pun. So mesti amal. Tengok lepas ni. So hari ni fokus strategi dan energy. Aku nak start energy tu yang Dr. Atiyah kata kita nak jaga emotion, energy to emotion kita je. Positive emotion plus 6 unconditional love. Okay, perkataan saya tak mau sebut. Gembira luar ke dalam, bahagia dalam keluar. Okay. Bahagia, tenang, nikmat sekejap, betul. Bagus. Syukur. Siapa tulis tu bagus sangat. Terima kasih. Okay. Ya, Muhammad Hafiz. Sebelum mendengar live bonda, saya kurang bahagia, saya dendam, saya hidup tak tenang. Tapi lepas transformasi diri, saya mula maafkan orang, saya mula sayang diri sendiri, saya mula mendoakan orang, lebih tenang, lebih bahagia, lebih nak bagikan orang dan rasa tak seronok jika saya tak mendoakan orang. Misi setiap hari saya nak bagi, Masya Allah. Okey, Afiq, tolong beritahu saya berapa lama dah dengar live ni, nak tahu feedback. Nak jawapan? Tak payahlah kot. Siapa nak jawapan kena share lagi. Husnuzan dengan Allah sebelum tidur, betul. Maafkan semua orang. Bagus. Perkara sedih tu kita terima perkara sedih tu, kita jadi pemerhati diri kita dan tengok apa kita nak buat. Jawapan sambung esok. Okay, you all. Boleh? Masuk third batch. Jawapan. Okay. Bahagia ni bonda nak beri contoh macam ni. Okay. You all ada teh. You all suka minum air apa? Sedap Syekh Pakashim mengaji Quran. Okey. Bahagia tu ialah benda yang di dalam. Contohnya, saya nak tanya you all. You all dapat ilmu, you rasa bahagia ke gembira? Atau nikmat? Kita sebut apa tu? Nikmat makan. Nikmat tidur. Nikmat kahwin. Nikmat apa lagi? Pergi holiday. Okey? Tetapi nikmat makan, bunda nak tanya, kata you suka minum air apa? Atau suka makan apa? Makan apa? Kata orang suka makan buah strawberry. Baik, makan satu sedap. Beri lagi, sedap. Lama sampai 50 biji strawberry, sedap tak? Okey? Put lemon panas. Baik, air siraman, lemon panas. Baik, kalau too much, kalau terlampau banyak air siraman, terlampau banyak air lemon, apa rasa?
Oh, lepas MRN. Oh, dengar. Thank you, Hafiq. Thank you. Okay, you all. Okay, you all. So, nikmat tu benda yang fizikal, yang kalau too much, kalau terlampau banyak, hilang nikmat dia. Contohnya makan banyak sangat sakit. Okay? Okay, cakap tentang sedar, ada orang dia tahu, you all belajar dengan saya, you all sedar. But you all sedar tu bukan the final. Banyak orang sedar tapi tidak ada kehendak. You mesti ada kehendak untuk berubah tu you all. So lepas follow live benda ni, you all tahu sikit. Lepas tu you mula sedar, tapi do you act? You act tu pasal you ada kehendak. Okay? So tahu, ilmu. Mahu, oh sedar. Mampu, itu act. Okay? Think, feel or understand, then act. Tahu, ilmu. Sebab tu gerbang segala ketenangan ialah ilmu. Mesti tahu ilmu. Then you faham. Sebab tu nikmat, faham tu nikmat kan. Satu rezeki, kefahaman. Tetapi kehendak. Kehendak untuk berubah tu. Itulah hidayah dan taufik. Ya. Daripada hidayah dan taufik, sebab tu benda yang paling penting dalam dunia ialah hidayah dan taufik. Sebab tu kita doa pada Allah untuk dapat hidayah dan taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Okay, so nikmat tu benda sementara. If too much, you akan hilang nikmat. Contoh nak duduk hotel, lama-lama you nak balik rumah you. Duduk hotel lama-lama boring. Itulah nikmat. Tapi apa beza bahagia? Contohnya you all. Contoh bahagia ilmu. Pernah tak you rasa ilmu terlampau banyak? Oh, penat dah ilmu no. Ilmu lakin dapat lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi best, lagi best, lagi best. Betul tak you all? Bahagia, kenapa you all hari nak tengok, nak tengok, nak tengok. Kalau dekat PMC tu, dah habis 90, nak darjah 2, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Kenapa? Sebab tu, bonda ni dalam perancangan untuk buat segala ilmu ni, bonda nak buat real recording tentu. Supaya kalau bonda meninggal nanti, dah ada. So, bonda dalam masa tunggu ada masa ni, syukur pada Allah tak berkelit, tak tengok patient. So, I have my time to really craft satu kaedah, satu buku, satu cara hidup yang we just go step by step. We progress daripada bawah, step by step. Macam mana nak hidup luar biasa di dunia dan akhirat. Okay. So kalau kita tak go deep murni, memang kita hidup superficial lah. Sebab itu, bahagia tu ilmu tak pernah hilang. Makin bahagia lagi ilmu, makin bahagia, makin kita tamat. Sebab tu dua perkara kita tamat apa dia? Pengampunan Allah dan ilmu. Sebab itu you tengok orang yang bahagia ni, dia akan suka membagikan orang sebab dia saja ilmu. So kalau dia dah tahu benda baik, dia akan tunjuk jalan. Okay? Dapat jawapan? Nikmat tu sekejap je. Tapi bahagia tu makin banyak makin bahagia, makin banyak makin bahagia. Tapi nikmat, kalau makan mula suka, makan dah sakit perut pula. Minum air sedap sakit perut pula. So benda yang physical itu limited. Tapi roh kita ni expansion. Tidak ada orang, actually all kita tidak ada limit. You can be anything you want dengan izin Allah. Fokus nak beri kebaikan, Allah beri jalan. Oh, dapat ayat baru. Fokus nak beri kebaikan, Allah beri jalan. Dapat ayat baru tu. Alif, tolong buat quotation. Fokus beri kebaikan, Allah beri jalan. Wah, rhyme together. Best tak perkataan? Fokus beri kebaikan, Allah beri jalan. Quote. Alif, tolong buat quote hari ni ya. Bahagia
Semakin dicari, semakin dicari bahagia. Bukan dicari actually, semakin contohnya ilmu, semakin tinggi ilmu semakin bahagia. Tapi bahan material, ya, pujian orang ke makanan semakin tu akan melemaskan kita. Dapat jawapan? Dah dapat jawapan? Faham dah? So hari ni nak cari bahagia ke nak cari nikmat you all? Betul. Dah dapat jawapan? So, hidup kita hari ni you all, ingat, tujuan hidup kita untuk apa you all? Husnul khotimah. Pasal kita hidup nak mati kan? Nak husnul khotimah. Fokus hidup kita apa? Redha Allah. Konsep hidup kita apa? Memberi manfaat. Quote lah, Alif, buat one more quote. Okay, tujuan hidup ialah husnul khotimah. Fokus hidup dan konsep hidup. Okay. So Alif, tolong buat quotation, quote husnul khotimah. Fokus hidup, redha Allah. So tulis you all, tulis dekat you punya tu. Ya Allah. Konsep beri manfaat. So hari-hari you all fikir macam ni. Okey, aku hidup hari ni, tujuan aku dah husnul khotimah. Aku jagalah solatku, ibadah aku, semua aku jaga. Fokus aku hari ni, aku ikhlas. Aku buat apa, orang tak puji pun tak apa. Yang ketiga, aku kerja, how can I serve? Aku nak muliakan, bahagiakan. Itu saja all. You all buat 3 ni, subhanallah. Okey, sebelum dah berhenti situ saja. Nak live dengan Dr. Aniah pula pukul 9 insya-Allah. Jumpa lagi you all. Boleh nak solat duha, please solat duha semua. InsyaAllah hari ni pukul 9 Dr. Aniah, pukul 5.30 dengan Dr. Atiyah insyaAllah, pasal parenting. Jumpa lagi all. Segala baik daripada Allah. Yang tak baik pun bonus sendiri minta maaf jika terkasar bahasa ya. Panjang umur, kita jumpa lagi.